Baik. Pada hari ini kita membawa tajuk sains manusiawi, permata yang masih mesti digilap. Hmm, bila lihat akan tajuk pada malam ini, perkataan manusiawi ini sering diguna pakai pada tahun ni, selaras dengan Malaysia Merdeka tersebut, manusiawi, memanusiakan semula dan sebagainya. Tapi mesti digilap. Saya muskil tentang mesti digilap kerana bukankah manusia sudah digilap sejak dari dulu lagi, daripada zaman kegemilangan Islam dan sebagainya sehingga kini. Tapi tanpa buang masa, dia menjemput Prof. Kamal Azizi untuk bentangkan tajuk pada malam ini. Tafadhal makhura. Okey, terima kasih Haida. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat berjumpa dan bersyukur kepada Ilahi kerana memberi kita peluang untuk berbincang pada malam ini, iaitu membincang satu perkara yang saya rasa amat penting pada ketika ini, terutama apa yang berlaku di Palestin sekarang ini, di mana kita dapati bahawa kemanusiaan itu telah dianggap sebagai tak penting dan dibiarkan hanyut di dalam gelojah untuk mendapat pemerintahan negara. Jadi kita akan membincangkan apakah punca masalah ini dan adakah permata yang manusiawi itu adalah sesuatu yang perlu digilap ataupun memang telah pun masuk ke dalam lumpur yang tidak boleh dapat dilihat sinarnya lagi. Inilah ada isu yang saya akan bentangkan pada kali ini. Jadi sebagaimana kita ketahui permata ini amat menarik dan ianya menyilau mata bila kita melihatnya dalam keadaan yang telah digilap. Tetapi kalau tidak digilap, maka dia agak pudar dan tidak ada siapa yang berminat kepadanya. Jadi macam biasalah, inilah buku-buku yang saya ada. Kalau siapa yang berminat, dia hantar wang buku tersebut ke CIMB dan juga hantar WhatsApp bukti bayaran serta alamat pos kepada handphone saya dan saya akan hantar melalui pos laju, insyaAllah. Jadi untuk apa orang kata mengikut ulama dan juga Imam Syafi'i, saya juga membuat satu clause dekat sini. Jika tuan-puan mendapati dalam persembahan ini bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka sampaikanlah Al-Quran dan As-Sunnah tadi dan tinggalkanlah pendapatku. Ini ikut Imam Syafi'i. Kerana kadang-kadang kita perlu buat clause ni supaya tidak menunjukkan bahawa kita tahu sangatlah. Kadang-kadang ada maklumat yang kita tak dapat capai, kita termiss. Jadi bila kita termiss tu, kita akan buat satu conclusion yang satu pandangan yang agak berbeza. Jadi saya nak mulakan dengan surah ini. Surah ini amat penting bagi orang Islam kerana dia memberitahukan kepada kita bahawa Allah adalah menjanjikan kepada kita orang Islam bahawa dia akan memberikan kita kuasa di muka bumi. Jadi kalaulah dalam janji Allah ini dalam surah An-Nur ayat 55, supaya kita ketahui janji Allah itu adalah tepat dan dia tidak akan tidak memungkiri janji. Jadi dekat sini kita diberitahu bahawa perkara ini benar. Tetapi ada syarat dia kalau kita lihat di dalam ayat ini, iaitu kita kena menyembah Tuhan itu, ya Allah, dan tidak mensekutukan
Chomsky ni, dia kata bahawa Israel menggunakan sophisticated attack jet dan naval vessel to bomb densely crowded refugee camp, school, apartment block, mosque and slum to attack a population that has no air force. Dia dengar lagi lah yang orang Islam mengata perkara ini. Tapi ini satu fakta yang memang kita lihat bahawa orang Palestin tak ada semua ni. Dia tak ada army, yang dia adanya sedikit-sedikit saja, cebisan-cebisan saja, dan dia tidak ada air force, dia langsung tak ada. Dan udara itu hanya dikuasai oleh Israel, dan dia tak ada defense, air defense pun tak ada, dengan apa nama Israelnya defense system dia. Dia pun tak ada tentera laut untuk dia menyerang daripada laut. Dia pun tidak ada meriam yang besar untuk buat serangan. Dan ini semua jelas menunjukkan bahawa ini bukan peperangan tetapi satu pembunuhan. Jadi mengapa kita biarkan? Di sinilah kita lihat sifat kemanusiaan itu telah hilang daripada sesiapa yang menyokong perkara ini. Dan kita merasa sedih bahawa perkara ini berlaku pada umat Islam. Dan kita katakan bahawa Palestin telah dibetray, telah dianiaya. Kerana pada mula perjanjiannya dia meletakkan orang Israel ni satu bahagian, tetapi lama-lama dia bukan saja ambil satu bahagian tetapi dia ambil seluruh negeri Palestin tersebut. Jadi inilah dia keadaannya when you need to have hundreds of protests just to tell the world that bombing children is not okay, that is when you know humanity has failed, telah gagal. Jadi mereka membunuh anak-anak dan bukanlah satu perkara yang tidak diketahui umum. Dan kalaulah kita katakan bila sebiji apple jatuh ke tanah, Newton discover gravity, tetapi apabila beribu Palestin jatuh, tak ada siapa pun cakap apa-apa. Inilah dia kemanusiaan yang dibiarkan. Jadi itulah dia keadaannya. Kita tidak perlu jadi orang Muslim. Bukan kita je orang Muslim. Perlu Muslim saja bercakap ni perkara ini. Kalau kita care and pray kepada Gaza, apa yang kita perlu hanyalah menjadi seorang manusia saja. Melihat masalah kemanusiaan ini. Kalaulah kita tak lihat dari sudut itu pun, kalau kita lihat dari sudut itu, maka kita akan nampak bahawa apa yang berlaku di Palestin itu adalah satu perkara yang amat buruk sekali. Jadi inilah dia keadaan dia yang kita hadapi sekarang ni. Jadi Allah telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 112. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Bihabli minallah wa hablim minan nas. Itulah dianya. Kalau orang ni tak berpegang dengan janji dengan Allah, kalaulah mereka bukan orang Islam, dan kalau mereka bukan orang Islam tetapi mereka tidak berpegang pada janji dengan manusia, which is contoh yang paling ketara ialah United Nations, kita dapati maka mereka akan dikutuk oleh semua orang. Kerana ini adalah punca mengapa Allah, kemurkaan bagi Allah bagi mereka. Dan inilah dia masalah kerana di United Nations ni ada siapa yang kita panggil sebagai the Security Council. The Security Council ini dia permanent member dia ada 7 orang boleh veto sebarang keputusan oleh kesemua negara. Jadi inilah satu kezaliman yang paling besar sekali bila kezaliman seperti besar seperti ini berlaku dan dunia senyap saja buat tak tahu there's something is wrong somewhere. Okay. Dan malangnya kita lihat komposisi penduduk Muslim penduduk dunia ada 8 bilion dan yang paling besar sekali ialah negeri China, di India dan seterusnya negara-negara lain dan kalau kita lihat penduduk Muslim pun kita dapati ramai ada lebih daripada
Ini penduduk Muslim 2.6 bilion ya. Jadi kalau kita bandingkan ya, umat Islam 26 bilion dengan 8 bilion ini, memang tak ada bandingannya. Kita agak kecil ya, 2.6 bilion saja. Penduduk dunia ada 8 bilion. That's why kita mengatakan ya bahawa kita tak perlu menjadi seorang Muslim ya untuk menyokong Palestin ya. Kerana apa yang penting ialah kita adalah manusia. Dan kita adalah manusia dan kita sebagai manusia harus realize perkara ini. Itulah dia tajuk kita ya. Kita kena gilap ya kemanusiaan yang ada pada setiap kita ini sekarang ini. Okey. Jadi di mana puncanya? Ya puncanya ialah media ya. Media ya, power of media persuasion ya. Kalaulah kan kita dapati sekarang ni kebanyakan media kalau di Amerika Syarikat 6 corporation ini ya memang memegang media dan siapakah mereka? Kalau kita tengok kesemuanya adalah orang Yahudi ya, iaitu yang beragama Yahudi. Jadi inilah dia masalah kita yang sebenarnya kerana kita membiarkan media ini dikawal oleh mereka ini. Jadi apa saja berita yang mereka sampai itu walaupun salah ya mereka akan dianggap sebagai betul kerana diulang-ulangkan 2-3 kali ya, diulang-ulangkan 2-3 kali ya. Ini adalah dia masalah kita sekarang ini ya. Kita membiarkan keadaan ini berlaku dan apabila kita biarkan perkara ini berlaku maka kita dapati ya the world view ya akan ditentukan oleh mereka ini ya, ditentukan oleh mereka ini dan mereka ini tidak ada langsung niat untuk berkatakan sesuatu kebenaran ya. Apa yang mereka katakan ialah apa yang menyokong Israel sahaja ya, negara Israel by itself. Jadi itu yang berlaku di Amerika sekarang ini. Jadi tak heranlah kalau kita bersembang dengan orang Amerika sama ada melalui internet ke ataupun lain-lain, kita akan dapati mereka merasakan bahawa orang Palestin ini salah. Ya. Wahal orang Palestin itu telah baik sungguh sehingga membenarkan orang Yahudi untuk duduk di negara mereka, tetapi mereka telah dihalau dari negara mereka sendiri. Okey. Jadi inilah dia media control ya, apa yang kita panggil sebagai media control. Dan kalaulah kita nak tahu siapa yang memerintah kita, mudah saja ya mengikut Voltaire ya, seorang ahli Perancis ya, seorang ahli pemikir filosofi Perancis. Dia mengatakan to learn who rules over you, simply find out who are not allowed to criticize. Maknanya kalau orang tu tak dibenarkan untuk kita criticize dia, maka kita tahulah bahawa mereka mementah kita. Nah, inilah dia keadaan semasa dan ini adalah perkara yang kita sebagai orang Islam ya perlu ya tahu ya mengenai perkara ini. Ya. Jadi apakah yang kita perlu buat ya? Bagaimanakah kita ingin menjadi orang yang berkuasa di muka bumi ini? Kerana at the end of the day, memang kita orang Muslim kena menjadi orang yang berkuasa di muka bumi ini. Kalau kita tidak menjadi orang yang berkuasa di muka bumi ini, maka kita akan dipermain-mainkan dan kebenaran itu tidak akan menjadi sesuatu yang menjadi asas kepada semua decision, semua berita, semua perkara yang dilaksanakan di peringkat dunia ini pada masa ini. Okey. Jadi untuk itu orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh ya, jadi kita mesti termasuk dalam golongan ini. Dan sungguhnya dia akan meneguhkan mereka agama yang telah diredainya untuk mereka dan dia benar-benar akan menukarkan keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan ya. Sekarang ni kita dalam ketakutan ya. Mereka tetap menyembah Tuhannya dan tiada mensekutukan sesuatu pun dengan Allah ya. Dan pemerintahan ini hanya akan diberi oleh Allah kepada orang-orang ini yang tetap teguh ya, berpegang kepada agama Allah. Tetapi kalau tidaklah, kalau kita tidak, maka kita akan dapati seakan-akan kita jatuh ke bumi, ke melayang-layang ya, di atas. Okey, tanpa kita sedari bila kita menyekutukan Allah ya, seperti yang disebutkan dalam ayat Quran yang lain. Jadi
Allah telah mengilhamkan kepada jiwa kita ini jalan ya, sama ada untuk ketakwaan ataupun jalannya yang terhadap orang ya, ataupun mengotori kita boleh memperbaiki atau mengotori jiwa kita ini ya. Kalau nak kotor pun boleh, kalau kita nak memperbaikinya pun boleh. Jadi bila kita berbaiki berarti kita perlu bertakwa ya, bertakwa. Dan apakah uniknya orang bertakwa ini? Orang yang berhati-hati dalam setiap perbuatannya. Jadi berarti dia seakan-akan melihat duri melalui jalan yang ada duri. Jadi dia akan berhati-hati dalam setiap perbuatannya, setiap perilakunya. Dia tidak akan gedah saja, masuk saja, buat tak tahu saja dan tidak ada malu. Tetapi dia berhati-hati dalam setiap perbuatannya. Dan inilah dia akan membawa kepada satu kejayaan ya, ataupun apa yang kita harapkan ya, bantuan daripada Allah. Kerana tanpa bantuan Allah kita tidak akan ke mana-mana. Jadi di sini pentingnya ya, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberikannya rezeki dan arah yang tidak disangka-sangka. Jadi itulah janji Allah ya pada orang yang bertakwa. Jadi kita kena ya membuat pilihan supaya kita menjadi orang yang bertakwa ya, supaya kita dapat memerintah dunia. Mengapa perlu bantuan Allah? Ya, kerana sebagaimana disebut dalam surah At-Takabun ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Jadi ma asaba, tidak ada satu musibat kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Maka semuanya adalah dengan kebenaran Allah. Jadi kalaulah kita nak bantuan daripada Allah, kita hendak Allah menghalang ya musibah-musibah tersebut ya, rather than membenarkannya. Dan juga uh, ayat daripada surah Insan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Inna Allah kana aliman hakimah. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dia dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi kita perlu bantuan Allah itu. Kerana Allah yang akan membantu kita yang untuk mengatasi sebarang masalah. Kerana masalah itu dibawa oleh Allah. Dan siapakah lagi yang tahu penyelesaiannya melainkan Allah. Jadi kita perlu cuba menjadikan diri kita sebagai orang yang sentiasa yang mendapat bantuan daripada Allah. Dan juga firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ya, ini penting ya bagi kita. Dan juga ya ayat dalam surah Kahfi yang kita baca tiap-tiap hari Jumaat ya, ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Mengapa kamu tidak mengucapkan kala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la qawla wa la quwata illa billah. Sesungguhnya atas kehendak Allah semua ini wujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu menganggap aku lebih sedikit daripada kamu dalam harta dan keturunannya. Jadi kita lihat ya, memang itulah yang Allah galakkan kita supaya mempunyai satu attitude ya, ataupun sikap ya. Dan sikap ni perlu dibina ya di dalam diri kita ataupun perlu dikilap ya dengan perkataan lain. Jadi kita lihat ya,
Rasulullah sendiri menggilap sahabat-sahabatnya, tabi'in. Jadi apa yang kita dapati ialah ulama-ulama besar semuanya adalah berdasarkan kepada, kalau kita tengok tabi'in Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan kalau kita tengok lagi tabi'at dan seterusnya kita dapati ramai uh, ilmuwan-ilmuwan ada sehingga sekarang kita masih gunakan, dan tak simple saja didikannya, iaitu bermula dari tahap pertama 0 hingga 6 tahun, tahap kedua daripada 7 hingga 14 tahun, tahap ketiga daripada 15 hingga 21 tahun, tahap keempat daripada 21 tahun ke atas. Jadi memang ada caranya. Memang Allah telah beritahu kita bagaimana untuk mendidik anak tersebut sehingga dia dewasa umur 21 tahun. Jadi kita dapati ini adalah yang melalui apa yang kita telah katakan tadi, iaitu yang mendapat gilapan daripada Rasulullah sendiri, iaitu orang-orang yang hebat dan mereka ni hebat bukan saja umat muslim tetapi juga hebat di antara dunia dan hingga kini sehingga sekarang ni pun masih lagi orang menggunakan pandangan-pandangan mereka ini. Siapakah mereka ini? Ibn Sina, bapa perubatan moden. Sehingga kini buku-buku untuk perubatan dirujuk kepada Ibn Sina. Jadi itulah dianya. Kalau kita pergi buat medical kita masih merujuk kepada buku Ibn Sina ni. Dan kalaulah kita mengkaji astronomi kita akan melihat buku Abu Ryan Al-Biruni ni. Dan masih kita gunakan. Ianya adalah astronomi ataupun ensiklopedia astronomi di mana kita akan rujuk sampai sekarang ni pun masih lagi merujuk kepada Abu Ryan Al-Biruni ni. Dan Ibnu Al-Nafis, iaitu bapa fisiologi dia menerangkan bagaimana darah mengalir daripada jantung, daripada hati dan dia menuju kepada akal dan lain-lain tempat Jadi ni peredaran darah itu menjadi asas kepada bagaimana kesihatan seseorang itu. Itu adalah Ibnu An-Nafis yang bukunya pun masih digunakan pada ketika ini sehingga tahun 1924 masih digunakan kita dapati dan Ibn Khaldun yang banyak kita dengar dibincangkan seorang ahli filosof ataupun sains sosial moden yang telah berpindah di suatu tempat ke tempat dan akhirnya telah menulis buku Al-Muqaddimah yang volume dia banyak kalau nak baca keseluruhan yang mengenai manusia bagaimana manusia berhubung dengan manusia. Dan siapa lagi Hasan Ibn Al-Haytham jadi bagi orang yang dalam bidang fizik kita bercakap mengenai cahaya yang bahawa cahaya adalah bergerak dalam satu arah satu garis. Itu adalah ditemui oleh Ibn Haytham dan kaedah yang digunakannya itu akhirnya menjadi kaedah sains iaitu bagaimana dia discover lubang kotak tersebut dalam optik. Jadi itu adalah Ibn Haytham. Dan Zahrawi Al-Ansari untuk pembedahan buku ni masih lagi digunakan terutama yang mempunyai penyakit hemofilia dan buku ni banyak digunakan sehingga kini lagi. Dan Muhammad Al-Idris iaitu ahli geografi dan kartograf hebat yang membuat peta dan dia memastikan bercakap mengenai 7 iklim, laluan perdagangan, teluk, tasik, sungai dan lain-lain. Inilah semuanya orang Islam yang digilap dengan kaedah Rasulullah. Dan awal kerismi iaitu bapa algebra dan algoritma sampai sekarang kita masih menggunakan algebra dan algoritma untuk komputer. Dan Ibn Battuta yang penjelajah hebat sepanjang zaman yang telah pergi daripada satu tempat ke satu tempat. Dan Abbas Ibn Firnas iaitu bapa penerbangan yang mula-mula sekali terbang ialah
Abbas Ibn Firnas. Jadi kita dapati ini semua orang Islam. Semuanya digilap mengikut cara Rasulullah. Jadi bagi menggilap dengan baik, kita perlu tahu siapa dia manusia itu, ya. Manusia ini ialah, kalaulah kita tak tahu siapa manusia ni, macam mana kita nak gilap dia? Sebagaimana kita lihat, ya, satu kaca permata itu, ya, kita kena tahu permata tersebut dan barulah kita boleh menggilapnya. Dan siapakah dia manusia ini, ya? Asal usul manusia ini sebenarnya kita ketahui, ya, selepas berlakunya pergabungan di antara 120 hari selepas berlakunya pergabungan di antara sperm dengan ovum, ataupun telur di dalam wanita, maka Allah akan meniupkan ruh dia, ya, special ruh yang dicipta oleh Allah, yang ditiupkan ke dalam um, bayi tersebut, ya. Dan entiti ruh ini, ya, disebut dalam surah As-Sajdah yang kita baca setiap hari Jumaat pagi itu. Thumma sawwahu wa nafaqa fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dia niupkan ruh itu. Jadi barulah terbentuk, seorang manusia, ya, di dalam kandungan ibu dia. Jadi situlah mulanya jasad dan ruh. Dan kita dapati, ya, kalau kita tengok seorang bayi, ya, pada minggu yang ke-18, ya, kita akan dapati dia akan senyum, ya, akan senyum. Jadi keadaan ini, ya, memang dah dikaji, ya, dan didapati perkara ini benar, ya, dia akan mula seakan-akan hidup, quote unquote hidup, ya. Maka roh itu akan menyebabkan dia hidup, ya. Jadi ini kita ahli sains dah tahu dah, ya, 120 hari akan berlaku perkara ini. Tetapi kita juga telah ketahui perkara ini daripada hadis-hadis Rasulullah, yang telah menerangkan mengenai perkara ini, ya, dalam Sahih Bukhari, ya, nombor 3208, dan juga sebelum pun ada, ya, diceritakan mengenai perkara ini. Dan kita ahli sains baru discover quite recently, ya, bahawa umur ini adalah umur di mana bayi itu mula hidup, ya, quote unquote hidup. Jadi bayi ni dalam keadaan fitrahnya dia adalah bersih, ya. Okey, sebagaimana dinyatakan dalam surah Rum, ya, ayat 30. Jadi Rasulullah mengatakan, ya, bahawa oleh kerana dia fitrah, ya, maknanya bersih, maka kedua ibu bapanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi, ataupun tidak ada sifat kemanusiaan itu. Jadi manusia ni diberi pilihan yang sebenarnya, ya, daripada min khalaq nakum, dari bumi kami cipta kamu, wa fiha nu'idukum, kemudian kami akan kembalikan kamu, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya kami akan keluarkan kamu dalam masa lain. Itu dia, kita diberi pilihan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Maka Allah meliham kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguhnya rugilah orang yang mengotornya. Ini dalam surah Asy-Syam ayat 9 hingga 10. Itu adalah pilihan. Kerana kita ni adalah agama kita ni is a way of life, ya. Maknanya setiap pergerakan bermula daripada pagi, ya, kita solat subuh dan seterusnya, ya. Tapi kalau kita tengok drama kita sekarang ni, mereka tak pernah sembahyang solat subuh, dia bangun matahari terpacak aja semuanya. Jadi tak boleh macam tu. Kita orang Islam kena start dengan sembahyang subuh, solat subuh, dan seterusnya kemudian tidur, solat lagi. Jadi memang dalam kehidupan kita ni dia dipenuhi dengan solat. Jadi kalaulah dalam kehidupan orang Islam ni tak digambarkan sebagai berkisar dalam solat, then something is wrong. Kalau kita sendiri dalam kehidupan kita tidak, ya, menggunakan solat sebagai indikator bagi waktu, maka there's something wrong with kita, ya. Kerana kita bermula dengan solat subuh, kemudian kita solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak, dan kita tidur sepatutnya. Okey? Jadi memang jelas, ya. Dari Islam itu is a way of life. Maknanya setiap
level itu kita ada dia punya peraturan, ada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau sesiapa yang nak menganut agama Islam tanpa ilmu, dia tak mungkin. Dia tak mungkin. Jadi lain kali kalau ada sesamadi kata, saya nak masuk Islam, dia kata, memang kita tak paksa orang masuk Islam. Tetapi apabila dia dah masuk Islam, dia kena ikut peraturan ini. Dia kena ikut setiap langkah ini. Dan dia perlu cari ilmu untuk mengikuti semua langkah ini. Adakah dia lepas dia mengaku dia Islam, dia decide tak nak? Tak boleh. Dalam Islam tak boleh. Jadi berhati-hatilah bila ada kawan-kawan kita yang berminat untuk ambil Islam, kena cakap kepada dia, are you ready untuk belajar? Kalau dia kata, oh dia tak ready, dan tak masuk Islam. Dia kata, masuklah ke tu. Senang cerita. Okey. Jadi itulah dianya. Jadi, tapi kalau kita melihat daripada kesatuan manusiawi dan etika antarabangsa, manusiawi adalah pegangan hidup yang demokratik dan beretika, yang mempunyai hak dan memberi makna, dan etika berasaskan kemanusiaan. Maknanya manusia is the prime, yang paling penting. Dia tak percaya pada Tuhan dan tidak menerima pandangan gaib tentang realiti. Itu adalah pandangan persatuan human, humanistik. Jadi kalau kita nak bandingkan dengan Islam, ini ada satu perkara yang bercanggah dengan Islam. Jadi orang yang kata dia adalah humanistik dan persatuan itu, maka dia bertentangan dengan Islam sebenarnya. Kerana Islam, kemanusiaan ini boleh menjadikan manusia sebagai serigala yang tamak, celaka, yang tidak bermoral dan munafik budaya serta peradaban. Kerana dia ikut hati dia saja. Kalau dia rasa itu dia manusia, maka itulah dia manusia. Jadi ini berbeza. Jadi korpus maksiat yang berlaku sekarang ni, banyak berlaku sekarang ni kerana dia berpegang kepada itulah kemanusiaan. Apa dia boleh satisfy dia punya naluri manusia dia itulah di kemanusiaan. Dan inilah suatu perkara yang kita tak boleh terima dalam Islam. Jadi dalam falsafah Islam, kita hanya memilih naluri yang baik saja. Kerana kita dapati bahawa manusia ini adalah terdiri daripada jirim dan roh, jasad dan jiwa, dan keperluan dunia dan akhirat. Bila kita combine kesemuanya ini, maka kita akan dapati dunia kita berbeza dengan dunia kemanusiaan Yunani yang mendewakan manusia serta maksiatnya sekali. Ini adalah perbezaan kita. Jadi kalau kita nak put dalam graf, manusia yang kemanusiaan yang ditetapkan oleh masyarakat luar yang bukan Islam pada dasarnya mengandungi perkara-perkara mazmumah dan mahmudah, dua-dua sekali. Tetapi kemanusiaan dalam Islam hanya mengandungi mahmudah saja, iaitu yang baik-baik saja. Yang jahat tak ada. Jadi itulah dianya, sebagai seorang mukmin, dia berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, berbeza kemanusiaan Islam dan kemanusiaan Greco-Roman ataupun Renaissance, yang membezakannya ni. Jadi dengan itu, bila kita katakan seorang itu mahmudah, makna perkara yang terpuji, abadikan hati dengan sifat mahmudah, ataupun dan kita jauhkan hati ini daripada sifat mazmumah, tercela. Yang ini kita kena develop ourselves, kita kena develop diri sendiri. Kalaulah kita tidak diajar ni perkara ni, maka kita patut ajar kepada sama ada anak kita, cucu kita ataupun pelajar-pelajar kita. Ini penting dalam kehidupan. Jadi pendekatan manusiawi ini berbeza. Tujuan dia lain. Memenuhi potensi ataupun aktualisasi diri. Itulah dia tumpuan pendekatan manusiawi. Jadi dia pendekatan dia bukannya holistik, dia tak teringat mengenai akhirat, dia hanya ingat pada dunia saja. Jadi itu yang dia bermula daripada to satisfy dia punya fisiologi, to satisfy keselamatan, kasih sayang, walaupun ada hampir sama, tetapi yang masalah ni bahagian bawah ini, bahagian bawah ini. Okey. Jadi kita sebagai orang, dan ini adalah dia punya komitmen dia, dan living humanist value yang dikatakan, di mana altruisme adalah perkara yang penting, iaitu meletakkan manusia
sebagai asas kepada yang lain-lain. Yang lain tak penting bagi mereka. As long as apa orang kata dia boleh mencapai kemanusiaan itu, maka dia adalah uh, sebagai seorang humanis. Tapi yang interesting ni, LGBT sebenarnya membunuh kemanusiaan kerana dia menggalakkan perhubungan di antara lelaki dengan lelaki ataupun perempuan dengan perempuan. Jadi dengan secara tak langsung dia dah negate humanistic value. Tapi itulah kadang-kadang kita ni orang LGBT dia mengatakan dia humanis. Dan sebenarnya mereka bukan. Mereka adalah pembunuh humanis, ataupun kemanusiaan itu sendiri. Okey, jadi ini dia 10 komitmen yang tak payahlah kita baca ini perkaranya. Dan kita ada maqasid syariah dalam hal ini, masalah daruriyah, hajiah dan taksiniyah, ini semua ada dah. Jadi kita boleh gunakan ini juga dalam kehidupan kita sebagai menentukan bagi membina kesejahteraan, kerana itu yang dikehendaki oleh semua orang. Ataupun kita boleh menggunakan mendekati manusiawi ilahi, iaitu memulai dengan sedar bahawa semua kehidupan di dunia ini mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Allah secara rela. Kita serahkan diri kita kepada peraturan Allah dan kita bersyukur terhadap setiap pemberian Allah, dan kita yakin bahawa perasaan takwa meresap dalam jiwa kita dan kita mempunyai perasaan hakikat, perasaan lemah diri terhadap Allah dan makrifah, iaitu kesatuan dalam perasaan, pengalaman dan tindakan fizikal dengan perbuatan dengan Allah secara spontan dan efisien. Ini adalah terbaik kalau kita boleh mendapatkan pendekatan manusiawi ilahi. Okey. Dan kita faham bahawa setiap perkara itu berlaku bergantung. Yang aktifnya hanya yang penting, tetapi yang pasifnya banyak lagi yang mungkin akan boleh dilakukan. Jadi benefit of organisation itu penting dalam kita memahami perkara ini semua. Dalam psikologi kita boleh kaitkan kerana ini mata, telinga, kulit apa semua ni adalah panca indera, dan panca indera ini akan masuk dalam akal kita, minda sedar, minda bawah sedar, minda super sedar, dan daripada situ dia akan bergantung kepada roh kita, sifat roh atau sifat nyawa, dan kita akan bertindak secara fizikal. Jadi ini adalah salah satu daripada model pembangunan insan. Jadi pengaruh pendengaran, penglihatan pada hati itu memang jelas lah. Memang kita dapati ini berlaku jadi kita kena jagalah terhadap pengaruh pendengaran dan penglihatan kerana ini semua akan ditanya oleh Allah nanti. Jadi kalau kita lihat sama juga kita boleh tulis ini berita buruk, berita baik, dan apa jadi pada nafsu, hati dan perkara, dan dari situ kita boleh dapat perbuatan sama ada yang baik ataupun jahat. Jadi the concept yang kita self concept, diri dan nafsu, diri dan akal. Jadi peranan nafsu dan akal itu ialah untuk dia kenal nafsu dan akal, dia kawal nafsu dan akal, dan bagaimananya dia mengikut cara Rasulullah, dan dari situ baru dia dapat nikmat Allah. Jadi di sini kita difahamkan kalaulah kita nak buat satu model of the soul jadi kita akan dapati roh itu menggerakkan nafsu, dan nafsu boleh mengambil alih kawalan tubuh jika roh menyerahkan kepada desakan badan. Jadi itu dia. Dan istilah nafsu itu digunakan merujuk pada diri yang lebih rendah, merupakan dengan ego dalam itu adalah sebahagian jiwa yang cenderung ke arah dunia. Dan qalb itu ialah pusat rohani manusia dari bahagian penting, apa yang menentukan keadaan relatif jiwa dia. Dan satu ciri untuk qalb yang dilaporkan bahawa ia adalah tempat di mana kesedaran berada, sebagian daripada qalb yang kita panggil juga akal, tak menekan pada bentuk kerja yang digunakan dalam Al-Quran. Roh dijelaskan dengan berbagai bahagian jiwa di mana jejak Tuhan berada di dalamnya, iaitu fitrahnya, dan tidak berubah dan suci. Roh sebagai wujud pada konsep psikologi Islam, kerana itu berfungsi sebagai langsung titik akses kepada Tuhan. Jadi kita dapat berubah satu aspek akses berada dalam keadaan berubah, tetapi jiwa pula kalau banding roh dia tidak berubah, tetapi aspek jiwa yang berada dalam keadaan berubah. Jadi inilah
kita akan dapati ada hub, ada akal, ada nafs, dan kesejajaran ketiga-tiganya ni akan menentukan kat mana kita akan berada. Jadi sama ada kita berada dalam nafsu amarah, ya, ataupun kita akan berada dalam nafsu lawamah, ya, bergantung, ya. Dan akhir sekali, ya, kita akan berdasar nafsu al-mutmainnah, ya, al-mutmainnah. Jadi nafsu itu juga kita boleh didik nafsu amarah bisu, amarah lawan, nafsu lawamah, dan kepada mutmainnah, dan terus dekat dengan Allah seterusnya. Jadi itu dah kita dapati, ya, bagaimana kita nak menggilapkan jiwa kita ini. Jadi sebab kita sebagai manusia tidak diperintah untuk menggunakan akal, dapat mengawal diri dari hawa nafsu yang berlebihan, membuat kita terjumus dalam lubang. Imam Ghazali mengatakan, ya, penting kita zuhud dan mengasingkan diri dari makhluk, dari uzlah atau suluk, memerangi syaitan dengan cara mengenali tipu dayanya dan menahan hawa nafsu. Okay? Itu peranan kita. Memang sulit kita lihat, ya, musuh terbesar di dunia adalah hawa nafsu, musuh terbesar dalam hidup adalah diri kita sendiri. Selain kali dikendalikan oleh hawa nafsu, mengikut hawa nafsu adalah pangkal kejahatan. Sebenarnya hawa nafsu adalah perangkap syaitan agar dapat melemahkan iman hingga kita terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan. Dalam konsep Islam yang dijelaskan dalam kitab Arba'in Al-Usuluddin karya Imam Syafi'i menjelaskan sumber segala hawa nafsu adalah perut yang kenyang. Jadi jangan makan banyak sangat, ya. Kerana perut yang kenyang itu akan menyebabkan kita lagi bernafsu, ya, timbul macam-macam syahwat. Syahwat yang paling dominan ditimbulkan adalah syahwat seksual. Kemudian dari perut yang kenyang akan timbul lagi syahwat gila harta. Itu akan hadir syahwat gila kedudukan. Seorang yang sangat senang dimuliakan dengan harta, ilmu, harta atau ilmu. Mencari harta tanpa memperoleh kedudukan adalah dua hal yang tidak seimbang. Maka akan sulit diperolehi. Dengan adanya sebuah kedudukan, maka sangat mudahlah dalam mencari harta. Jadi itu dia macam mana, ya, mengikut Imam Syafi'i. Jadi nafsu akan menjadi kenyang apabila perut lapar. Okay? Nafsu akan menjadi lapar apabila perut menjadi kenyang. Jadi kita kena careful, ya, dengan nafsu kita ini. Mengapa perut yang kosong mampu menjadi senjata yang paling ampuh dalam menundukkan hawa nafsu, sedangkan nafsu itu letaknya dalam hati, bukannya dalam perut. Inilah dia penting untuk kita, ya. Terutama, ya, bagi orang yang belum berkahwin, ya, supaya eloklah dia berkahwin, kerana itu adalah separuh daripada iman, ya, kerana dia menyelamatkan nafsu seksual dia di situ. Jadi aliran darah merupakan laluan syaitan yang menguasai manusia. Bahkan menjadi amat para sufi, ya, mengurangkan makan, terutama makanan yang berdarah yang mengandungi unsur-unsur subah. Jadi kita kena jaga makan, ya, supaya dengan itu, ya, kita dapat mengawal nafsu kita. Jadi di manakah tahap kita sekarang ni? Adakah kita bersalah dengan dosa? Ataupun kita rasa biasa dengan dosa? Ataupun kita rasa seronok dengan dosa? Ataupun kita jadi pembela kepada orang-orang dosa, orang yang buat dosa. Jadi inilah, dia makin lama makin teruk lah, dalam hati kita. Jadi kita nafsu itu ada dalam diri manusia. Ianya adalah anugerah Allah, ya, Allah yang bagikan kepada kita. Jadi memang ada dalam kita. Dan untuk kalaulah kita tak ada nafsu, kita tak nak makan, kita tak nak minum, kita tak nak berkahwin. Jadi perlu ada, ya, bukanlah maknanya kita nak kena hilangkan nafsu tu, tak boleh. Ya, kalau tidak, macam mana kita nak berjihad, ya, kalau kita tak ada nafsu untuk merasa marah. Jadi nafsu ini sering kali berkait dengan perbuatan jahat, sedangkan sebenarnya mempunyai banyak tingkatnya. Jadi ini penting, ya. 7 tingkat nafsu itu ialah nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu madliyah, dan nafsu kamilah. Itu 7 peringkat nafsu. Kalau kita nak go into detail lagi, panjang lah. Saya tak nak go into detail lah. Kan ini dalam sistem education, ya, baru kita bincang tentang ini. Okey, jadi kita perlu, ya, sama ada menggunakan bimbingan Al-Quran. Al-Quran menjatuhkan kita, ya, untuk jaga-jaga dari segi mata kita, telinga kita, akal kita, hati kita, cara berbicara, tangan kita, suara, makanan, dan cara berjalan. Tidak berlebihan. Jadi nampak Al-Quran dah beri kita amaran, ya? Tapi kena baca Quran lah. Kalau tak baca, tak faham makna pun tak guna.
Jadi kena kita ambil Al-Quran itu sebagai pedoman. Jadi mendidik untuk berfikir mengikut Al-Quran. Quran ada banyak cara dia mengajar kita untuk berfikir. Kita boleh tadabbur, di mana reflection. Jadi kita boleh reflect terhadap ayat-ayat Quran ni ada. Kita kena boleh tafakur, iaitu thinking deeply. Jadi ini pun satu cara. Ataupun kita boleh tafkih, ataupun kita understand, cuba memahami mengenai ayat-ayat tersebut. Ataupun kita takdir, iaitu thinking, memikirkan, to understand, comprehend, grasp dan thinking. Ataupun tazakur, iaitu kita remember, kita cuba ingat. Banyak kita buat yang ini, tetapi yang lain tak buat. Ini masalah dia. Kebahagiaan adalah ketika seorang itu mampu menguasai nafsunya. Kesengsaraan adalah saat seorang dikuasai nafsunya. Tidak beriman seorang di antara kamu sekalian hingga ia menundukkan hawa nafsunya untuk tunduk pada ajaran yang aku bawa. Jadi itu dalam Imam An-Nawawi. Jadi inilah dia konsep karamah insaniah, di mana Allah telah memilih manusia. Dan karamah insaniah ini untuk kita menjadi khalifah. Dan mesti ada sifat insaf, itu kerendahan asal usul. Barulah kita boleh dapat karamah insaniah ini. Jadi inilah dia, perlu ada sistem pendidikan yang merentas kurikulum. 2 tahun pertama itu tumpu kepada karamah insaniah ini. Okey. Jadi apa yang kita hendak ialah kita mendidik manusia ini supaya berfikir sebagaimana Al-Quran dan bergerak seperti Al-Quran. Dan kita ada contoh kita yang terbaik, iaitu Rasulullah. Rasulullah itu adalah Quran yang berjalan. Jadi kalau kita boleh buat seperti ini, maka bolehlah kita menjadi apa yang disebut dalam surah Al-Imran ayat 191. Orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, dan mereka berkata, ya Tuhan kami, tak adalah engkau menciptakan dengan sia-sia, maka maha suci engkau, maka peliharalah kami dari seksa neraka. Inilah dia yang kita hendak daripada pendidikan kita. Dan kita hendak pendidikan ini, dan kita perlu rapat dengan Al-Quran untuk mendapatkannya. Kerana apakah cara terbaik untuk meniru selain daripada sentiasa berdamping dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi itulah dia aja. Bila kita ada sebagai individu, kemudian kita akan membentuk keluarga dan akhirnya kita membentuk masyarakat. Dan di sinilah masyarakat madani itu akan timbul. Kerana dia bermula daripada individu yang baik dan keluarga yang baik dan akhirnya membentuk satu masyarakat. Jadi dalam takrifan ini penting untuk kita faham perhubungan di antara duanya. Dan kita kena ingat balik apa Ibn Khaldun dah kata. Di mana kita sekarang ni? Kita pada fasa penubuhan, fasa pengukuhan fasa kemajuan, fasa pasir atau jumun, ataupun dah fasa keruntuhan. Di mana kita? Kerana dunia ini berubah. Jadi kita kena absorb, proses dan combine semua maklumat-maklumat ini. Barulah kita boleh menggerakkan isu pendidikan dan pembangunan manusiawi ini. Membangunkan tamadun manusiawi ini. Membina kota, bukan saja membina kota tapi membina manusia. Jadi memanusiakan manusia itu sendiri, itu penting. Konsep manusiawi perwatakan ekonomi, menggagaskan gagasan ekonomi manusiawi dalam dunia baru ini. Ini penting Dan isu kemiskinan yang perlu kita atasi. Dan kalaulah tidak, maka kita akan dapat banyak masalah pada masa depan. Islam mempertahankan keseimbangan manusia dan alam. Jadi oleh kerana kita ini adalah khalifah, maka kita kena jaga alam ni sebagai salah satu daripada amanah yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi masyarakat kita adalah masyarakat yang equilibrium. Jangan sambil membangun kita merobohkan. Itu adalah amaran Allah kepada kita. Jadi kita perlu mendekatkan jurang kaya miskin ini kerana kalau tidak kita akan dapat banyak masalah. Jadi matlamat kita ialah tidak boleh segelintir meraih segala kekayaan. Kita mesti kongsi kekayaan yang kita telah ada itu. Jadi manusiawi itu adalah manusiawi sifat semula jadi pada roh, kebenaran bukti wujud dan kasih sayang kepunyaan, menghormati karamatul insaniah dan mengembali masalah daruriyah, pertuturan dan tindakan, dan akhirnya terbentuklah sistem politik, ekonomi, sosial
kepercayaan seni dan madani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahawa saya nampak di mana kemanusiaan tu bermulanya daripada hati dan nurani. Oleh itu saya buka, jikalau hadirin hadirat mahu menambah atau bertanya soalan berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini, silakan. Kalau itu Prof, saya ada soalan yang mungkin tak tahu ni. Ada, okey. Pak Nik, sini Pak Nik. Yang akan Pak Nik tak ada hari ni. Terus Pak Nik. Tak Ada. Teruskan Pak Nik. Terus Pak Nik. Apa? Allah. Hari ni pakai t-shirt lah. Di rumah tak apa. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Terima kasih kepada semua, terutamanya yang setia dengan Dr. Kamarul Azizi lah. Anda tengok bahan dia ni hebatlah bahan. Anda tak boleh buat tiap minggu macam ni. Sebulan sekali boleh. Baik. Yang pertama nak menyampaikan sikit, insya-Allah besok ni Usrah Wadah Pusat kita buat itu kupasan amanat Presiden gitu. Baik. Yang ni panjang lah ni. Yang Dr. Azizi bawa ni topik besar lah. Satu semester kalau orang mengaji. Jadi, baik. Anda nak ambil ayat pengurusi tadi. Dia perkataan hati nurani. Orang Melayu dengan hati nurani ni cukup rapat. Maknanya sebab dia memahami kemanusiaan itu bermula dengan hati. Ya, macam Prof sebut tadi, berulang-ulang. Bayangkan hati nurani, maknanya hati itu membawa nur. Gitu. Hati itu membawa cahaya. Jadi cuma adalah juga setengah-setengah tu dia nak guna perkataan Arab yang dimelayukan sebab dikira hati ini kadang-kadang dia boleh keliru, jadi dia guna kolbu lah, bahasa Arab, kolbu. Tapi sebenarnya kalau orang Melayu guna perkataan hati itu memang dia rujuk kepada hati yang jiwanya tu, rohaninya tu, ataupun kalau substance-nya jantung tu lah. Itu yang orang Melayu panggil hati. Bukan hati ayam tu, tidak. Tu dalam konteks tu kita nak kena faham juga. Jadi anda nak ulang je apa yang Prof sebut tadi, iaitu kita ni agama yang memulakan permannya dengan Iqra. Bayangkan, bacalah. Jadi tentunya ilmu lah yang menjadi permulaan kualiti kemanusiaan itu yang kita panggil manusiawi itu. Tu saya ingat apa yang Prof Kamarul sebut, memanusiakan manusia, humanizing human tu, atau istilah kita panggil manusiawi itu, saya minta dapat diguna pakai seluasnya.
Begitu. Biar kami dapat pahala banyak. Sebab baru ni Dr. Azizi ada, Ana ada, Dr. Sa'diah ada. Kita buat satu sidang meja bulat. Kita umumnya merumuskan bahawa Madani kalau nak berhasil dan berjaya dengan baik harus bermula dengan manusiawi. Gitu. Itu di antara rumusan yang kita sepakati. So kalau dapat diwar-warkan hal ini biar menjadi milik masyarakat umum. Gitu. Biar dia faham. Maknanya memanusiakan manusia ni benda asal. PM sebut reform lah. Reform diri ataupun islah. Maksudnya sama tu. Iaitu bermula dengan diri. And then barulah pembangunan yang lain. Jadi tajuk yang dibawa malam ni memang tajuk bukan satu Zoom lah. Saya ingat kena 2-3 Zoom. Tapi cukup untuk kita faham bahawa segala perubahan jika mau dibuat bermula dengan ilmu. Dan ilmu tadi itu doktor dah huraikan faktor besarnya ialah berzikir dan berfikir. Dua-dua tu digabungkan. Jangan pisahkan, kata Piramli, antara aku dengan dia. Jadi fikir, zikir tu sekali. Jadi baru jadi orang. Kalau fikir tanpa zikir, yang tu tidak jadi orang, jadi orang sebelah gitu. So, maknanya dia bila dia berzikir, dia mengenali Allah. Gitu. Itu yang disebut sebagai God consciousness. Itu melalui zikir. Fikir pula akan melalui fikir tu akan mengupayakan dia untuk memahami kehidupan ni. Maknanya dia lebih kreatif, dia boleh mendalami ilmu tu dengan lebih baik. Tapi ia harus bertunjangkan kepada zikir. Di situ yang kelebihan kitanya, yang kadang-kadang tidak kita rasai. Maknanya awareness tu tidak berapa tinggi. Walhal mahalnya apa yang kita ada ni. Cukup mahal. Sebab itu akhir sekali anak nak tutup dengan mengatakan bahawa Abim, Wadah, semua ni kadang-kadang tu kita memerlukan orang lain untuk menilai kita. Anda ingat 8 tahun dulu ada ahli fikir daripada England ke ataupun Eropah nama tu Dr. Allahu Akbar. Dr. Fatih lah. Dia datang ke Malaysia, dia rapat dengan kita lah. Dia kata, brothers, you are in the right position and what you are doing now is the best. Yang orang lain tak mampu pun nak buat dalam sebagai satu gerakan. So, maknanya kita perlu kepada orang lain untuk menilai kita. Kadang-kadang. Untuk melihat kelemahan ataupun kelebihan lah. Ataupun lah. Sebab kelemahan penting, tapi kita tahu kelebihan kita pun penting. Kadang-kadang tu kita hebat, tapi rasa tak hebat. Jadi apa? Jadi tak semua apa lah hebat. Tak tahu kita ni hebat. Kata tak acil lah. Unachievable. Okey Prof. Terima kasih banyak. Ana panjang sikit.
untuk nak ulas apa yang anda sebut tadi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nik. Yalah, nak katakan bahawa betul dimulakan di bawah dengan hati yang terbuka, dengan perjuangan. Dan persoalan saya lah mungkin kepada Pak Nik atau Prof sendiri, sepanjang saya hidup, saya melihat kepada sekarang, generasi sekarang merupakan generasi yang kurang dalam kurang nampaknya manusia, kerana manusia perlu ada value, core value as a human. Dan kebanyakan generasi sekarang dia lebih kepada maaf cakap lah, dengan izin saya cakap, jantan dan betina. Dan macam mana kita nak quote unquote, kalau bahasa saya basuh lah, pemikiran tu supaya dia jadi manusia yang berguna. Bagaimana tu? Minta Prof lah tu bidang dia tu. Prof, macam mana Prof? Okey, kita kena faham satu perkara ya, bahawa pandangan manusiawi ni, kalaulah bukan Islam, dia menganggapkan manusiawi itu mempunyai kedua-dua sifat, mahmudah dengan mazmumah. Jadi bila dia mempunyai dua pandangan itu, apa yang menarik, kita orang Islam tidak mempunyai pandangan seperti itu. Bila kita kata manusiawi itu, kita anggap yang baik-baik aja. Itu yang karamatul itu, baru kita boleh capai apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi bila golongan muda pada masa ini berpegang kepada kedua-duanya itu, kita kena perbetulkan. Inilah dia tanggungjawab kita sebagai pendakwah lah. So actually the next topik yang anak akan bincang minggu depan ialah bagaimana kita nak lakukan itu ya, kerana yang itu memang perlu satu special punya ya, kerana ini adalah satu masalah yang berlaku bukan saja di golongan orang Islam, tetapi orang bukan Islam pun berlaku dengan banyaknya. Saya sengaja highlightkan ya, ada 8 bilion sekarang ni orang kata manusia di muka bumi ini, hanya 2 bilion saja orang Islam. Jadi bila saya memberi satu ceramah untuk orang Islam, daripada 2 bilion tu saya ingat tak sampai pun 1 juta yang memahami apa yang saya cakap. Jadi saya perlu membuatkan sesuatu yang lebih besar lagi untuk 8 bilion itu. So minggu depan insya-Allah bagi yang 8 bilion tu most welcome untuk dengar ya. Macam mana kita nak menghadapi masalah manusiawi ini ya. Ianya bukannya konsep yang bagi mereka sudah jelas ya, kerana mereka kata I am human ya. So I like to act as a human. So one of the action of the human is I can do what I want. That's it. Maknanya Tuhan dia ialah diri dia sendiri sebagai manusia. Jadi ini satu perkara yang bagi kita orang Islam satu perkara yang salah. Dan kita perlu perbetulkan perkara ini. Dan ini saya akan bincang lebih detail ya pada minggu depan ya, kerana nak bincang hari ni macam kata Pak Nik lah, even apa yang saya cakap ni pun dah cover terlampau luas ya, tetapi saya rasa perlu diberi satu komprehensif dahulu, dan the next tu kita akan cuba tone down kan, ataupun jadi tone up kan dia terlebih, supaya dia akan menjadi lebih jelas. Wallahualam. Pak Nik, macam mana? Assalamualaikum Prof. Silakan. Ada sikit kemuskilan saya. Silakan Ustaz Jaafar, silakan. Silakan. Berkaitan apa macam ni. Tadi ada rajah yang Prof sebutkan tentang bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW menjadikan sahabat-sahabat dan seterusnya Muslim lah yang mengubah dunia ni. Jadi kan kita tengok banyak ilmuwan-ilmuwan yang telah terwujud dan
mengubah dunia. Tapi ketika sekarang ni kita tengok ada 8 bilion, cuma 2 bilion saja yang Muslim, dan apakah ilmuwan ni telah hilang dia punya ilmu dia untuk kita garapkan, ataupun kita sendiri yang kurang menjalankan dakwah untuk menjadikan perubahan ini sebagai Muslim seluruh dunia ini untuk jadi meningkat kepada sampai 8 bilion tadi. Mungkin begitulah. Itu soalan yang berat tu yang sebenarnya. Tu Haji Jaafar ada memang gerun saya bila tunggu je soalan tu. Apa namanya, dalam hal ini ya, kita kena ingat ya, ada 2-3 perkara yang saya kena jelaskan. Macam Ibn Sina, dia tak tulis nama di dalam buku-buku Abad Saleh, bukan Islam apa semua ni. Dia tulis buku dia tu sebagai Abyssine. Dan ramai lagi ya, macam Kaurisma pun dia tak tulis nama Kaurisma, dia nama lain. Dia tulis dalam nama dia. Inilah dia satu daripada cara mereka untuk quote-unquote menipu kita lah. Tetapi bila kita baca macam Ibn Khaldun pun, saya dah baca yang bahasa Arab je, saya baca dah dia punya French. Masa tu saya boleh cakap French. Saya dapati sama je. Social apakah nama tu pun. Jadi apa yang mereka buat ialah mereka copy ya, kebanyakannya mereka copy daripada kita punya ilmuwan ini, dan ditukar nama. Dia tukar nama dia dalam sebutan mereka. Jadi that's why ini satu masalah yang sebenarnya yang kita dapati ya, berlaku sekarang ni. Jadi apa yang penting bagi kita sekarang ni ialah cuba educate orang Islam sendiri. Pertama, kita dapati orang Islam sendiri terkejut bila saya mula bentangkan, katakan untuk mengkaji mengenai sains ni. Sains ni yang sebenarnya kaedah sains dijumpai oleh Ibn Haytham. Dan dalam orang putih, dia tulis itu bukan nama Ibn Haytham, dia bawa nama lain. Saya lupa dah apa nama dia yang dia guna. Tetapi bila saya rujuk balik, rujuk mundur-mundur ke belakang, kat mana yang istilah sains ni, kaedah sains ni, akhirnya saya jumpa kat buku itu. Jadi maknanya mereka ni sengaja ya, kaedah-kaedah sains ni pun Ibn Haytham yang jumpa, di mana dia cuba mendapatkan cahaya, bahawa dia mengatakan cahaya di atas satu garis yang lurus, yang kita tahulah daripada Al-Quran pun juga sebut macam tu. Tetapi Ibn Haytham mendapat idea tu daripada Al-Quran. Di sini juga lagi satu masalah kita. Kita telah meninggalkan Al-Quran. Saya sebagai ahli sains, saya dapati banyak penyelidikan yang saya buat ya, masa saya di universiti dulu adalah berpunca daripada Al-Quran. Kalaulah saya tak baca Al-Quran, saya takkan dapat banyak idea. Kerana saya dapati Al-Quran ini sendiri, dia menggalakkan kita berfikir. Yang itu yang saya katakan ya, untuk education secara individu, kita kena melatih diri kita supaya berfikir macam Al-Quran. Macam mana nak berfikir macam Al-Quran itu? Itulah dia, kita kena mendampingi Al-Quran. Kita kena duduk dengan dia, selalu baca dia. Mungkin kita kata, susah lah nak baca banyak. Tak payah baca banyak, baca sikit-sikit pun. Lama-lama kita akan dapati bahawa kita akan dapat cara berfikir Al-Quran. Saya bila sebut ini ramai, kalau dengan ustaz-ustaz dia marah saya. Mana boleh buat macam tu? Saya kata, dari segi bidang sains memang saya dapati itu dia cara dia. Memang cara itu adalah cara yang terbaik ya, untuk kita menjadi apa yang Aisyah katakan. Apakah kelakuan Rasulullah? Dia kata kelakuan Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi apa yang dimaksudkan itu? Adakah berarti Rasulullah bergerak macam Al-Quran? Tak. Perangai dia macam Al-Quran. Dia berfikir macam Al-Quran. Cara dia menjawab macam Al-Quran. Cara dia bergerak pun untuk menghadapi peperangan pun macam Al-Quran. Cara dia berniaga pun macam Al-Quran. Jadi semuanya ni. Tapi kalaulah kita sendiri tak membaca, itu yang mula dengan surat Iqra tu. Kalau kita tak membaca, kita akan dapati bahawa kita takkan dapat apa orang kata
perkara ni kita tak boleh dapat. Saya nak cerita ni susah pasal Masya Allah, saya dah mula rapat dengan Quran ni sejak saya sejak mula saya boleh membaca. Dan macam mana Allah bagi saya tertarik kepada membaca Al-Quran ni. So saya daripada kecil lagi dah, kalau tak baca Al-Quran saya rasa macam tak boleh tidur malam. Jadi kerana orang kata asyik maksud dia dah sampai macam ketagih nak baca Quran tu. Jadi saya harap kalau boleh lah, kalau ramai lagi yang boleh mempunyai attitude dan cara ini, saya rasa kita orang Islam tidak akan ketinggalan. Kerana Al-Quran ni adalah satu-satu buku yang saya tak pernah jumpa lagi lah. Saya dah baca beribu buku yang mengatakan dia tak ada salah. Dia tak ada salah. Jadi saya sebagai pengarang pun saya memang aku selalu saya salah banyak kali. Tetapi Quran ni tak ada. Jadi kenapa kita tak nak pegang pada satu buku yang tak ada salah? Yang garanti dah betul dah. Dan cara dibuat itu adalah cara terbaik. Tak ada lagi lawan lagi dah. That's why minggu depan insya-Allah saya akan ceritakan macam mana Al-Quran itu mengajar kita nak buat banyak benda. Saya akan tunjukkan, saya akan point out each one of them insya-Allah ya, kalau mana yang saya boleh faham lah. Lagi ilmu saya bukan nak tinggi sangat, tapi mana yang saya faham. Jadi minggu depan kalau boleh ikut sekali, dan kalau ada nak buat tambahan nanti minggu depan kita tambah lagi supaya saya boleh karang satu buku untuk menunjukkan bagaimana Quran mengajar kita. Bagaimana Quran tu sendiri mengajar kita, kaedah dia. Yang unik, yang sebenarnya saya memang amat tertarik lah. Tak pernah lagi satu buku yang saya terpikat terus dengan buku tersebut. Wallahualam. Hari Christmas, bro. Ya, hari Christmas. Sengaja buat hari Christmas supaya kerana dalam Al-Quran kita ketahui Allah bersumpah, sesiapa yang tak mengatakan Nabi Isa itu bukannya Tuhan, maka dia bersumpah dengan keluarga dia. Kalau tak, jadi and furthermore, interestingly enough, kalau dalam Al-Quran dia kata orang kaum Nabi Isa ni, dia kata dia akan mengadakan keramaian, tapi bukan pada tarikh lahir dia, tetapi pada apa nama yang dia panggil sebagai High Supper. Ya, High Supper. Tahu tak cerita High Supper ni? Dia minta kepada Tuhan, turunkanlah hidangan daripada langit. Maka Allah kata kalaulah siapa tak ikut lepas ini, dia akan diseksa. Allah turunkan daripada langit, dan pada ketika itu umat Nabi Isa alaihissalam mengatakan kami akan tetapkan hari ini sebagai hari kerajaan kami. Tapi kalau siapa yang faham High Supper ni, tak banyak negeri yang buat ya. Di Amerika pun tak buat ya. Dan di Israel langsung tak buat. So I think yang buat, kalau tak silap saya, hanya di Mesir saja. Itu pun Koptik ya, Koptik ni Kristian. Wallahualam. Terima kasih, Prof. Alam bisawab. Prof, sebelum kita menutup tirai, boleh beri satu kesimpulan tak berkaitan dengan pembentangan pada malam ini? Silakan, Prof. So kita tutup. Okey, terima kasih. Actually topik yang saya nak cadangkan ini adalah dia bertujuan untuk menggilap bukan sahaja maksud manusiawi itu untuk orang Islam, tetapi juga manusiawi itu untuk orang bukan Islam. Kerana ada satu organisasi yang agak besar kat luar tu, nama dia The Human Society. Jadi The Human Society ni saya sekarang telah cuba communicate dengan mereka, dan saya dapati walaupun dia tak percaya pada Tuhan, tapi nampaknya mereka dah buang mazmumah dalam senarai mereka. Sebelum ini memang penuh dengan semualah mazmumah, dengan mudah pun ada dalam itu. Jadi saya rasa alamak, macam mana boleh dia memikirkan untuk jadi sombong lah, untuk apa orang kata menjadi tamak lah. Saya kata macam mana you all ni, saya tak anggap itu manusia, saya kata itu binatang. So nampaknya dia dah buang daripada dia punya
internet dia, website dia. Kalau boleh siapa boleh access, itu minta apa nama Tuan Haji Nik pun so access dia, kerana kita ni akan compete dengan mereka nanti pada masa depan. So apa nama, kita tengok dia punya, yang saya gambar-gambar yang saya lukis yang untuk manusiawi tu, kebanyakannya saya ambil daripada mereka. Dan saya tengok dari segi kefahaman itu agak limited. Tapi saya harap dengan ini kita akan konsep manusiawi ni saya nak kita boleh pakai bukan hanya di dalam agama Islam tetapi juga dalam semua agama Jadi dengan itu kita nak implement di Malaysia sebagai sebuah negara majmuk ni tidak akan menjadi masalah. Allahuakbar. Wallahu bisawab. Apa yang telah diperkatakan, dikongsi pada malam ini, sebenarnya membuka mata saya sendirilah bahawa penatnya seorang educator yang datang dari jauh nak nak menabur bakti, nak memanusiakan manusia, dan di mana sekarang penguasaan bahasa, penguasaan pemikiran, penguasaan matematik dan sebagainya tidak di tidak diindah mahu pun. Yang paling wajib sekali fardu ain, iaitu pembelajaran Al-Quran serta sunnah tidak dititik beratkan pada anak-anak muda, sehingga ramai yang dikatakan dengan izin sesat dalam peredaran zaman, serta kalau dalam sekarang panggil dia NPC, non-playable character, sebab diorang hanya membuat apa yang diorang nak berulang kali dan tiada makna di sebalik perbuatan tersebut. Allahu alam bisawab. Sekali lagi mohon agar perbincangan ini menjadi buah fikiran di masa-masa akan datang, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi di hari yang dan masa yang sama pada Christmas, dan saya sudahi, kita tangguh majlis kita belum sebelum tu dengan tasbih kafar sunas. Allah berkasih. Amin amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.